and checking up on each other. Next, for the second to third minute in the video, we discuss about how it relates to the religion. It's closely related to the religious values that an individual holds. For example, religion acts as a guidance to more positive values in life because every religious holds a similar aims in shaping individual into someone that never give up, given easily, think positive and acts positive no matter what. And it does teach us to think on the bright side of everything. While on the value and ethics aspects, it's a human moral behavior and how to act positively in certain situations. For example, during this pandemic, first, an ethical life will ensure that human beings perform the duties of life that benefit themselves. For example, that we have it here is understanding what their family or friends are going through during this pandemic by having them to speak about it rather than bottle it up in their minds. So as for the third and to the 4 minutes, we actually have explained onto the role of science and technology. So the first point is social media bring community together. So I think most of us can see that we spend almost 24 hours with our phone. So social media actually plays a huge role in terms of bringing us together. So we can use the biggest platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube. So by using that, they can actually on their video they can include their hashtag to spread awareness so that it will appear on everyone's feed. So once they like macam something that's similar to that, so it will appear into their For You page. So in terms of the contents of the video, people actually speaks out onto the experience about having depression. So by this way, they can actually relate with each other. And then not everyone actually feel comfortable in terms of making video on what they experience. So they actually have commented onto the video. And this actually have created a comfortable place for them to express themselves. So and then one of the things that we can notice is that they have also have a World Health Mental Day, which is on October 10. So this actually shares the positive thoughts together with each other, and it helps bringing in the community together. So, and then the third point is social media also acts as a platform to voice out and to spread awareness. So they can use digital medium to help depressive people. So I'll pass the presentation about the conclusion to Akila. Thank you. Okay, as for the conclusion, in a nutshell, as what we can get from this storyboard, COVID-19 does bring optimistic impacts to the communities. First is self-reflection. How we can have the self-reflection is through healthier lifestyle. We can try to change our lifestyle to more healthy way, such as doing the exercise because we have time spending at home. There are in TikToks, there are a lot of people do the video that showing how they change themselves from from uh, from not so healthy to better themselves. Second is new norm. We have to adapt the new norm, such as work from home that we can explore applications or software that are introduced during pandemic because before the pandemic we are not used to all these apps and software such as all those QR codes that we need to scan before going in the outlets or restaurants and the systems in university for new students. And third is time and building genuine relationship. We can have the genuine conversation with our family. Since before pandemic, before the work from home phase, we always busy ourselves with maybe work or study, and now we do have time to spend quality time together with our family. Next is for the benefits of science and technology in depression,
it can help us to spread awareness from social media. We like people use social media to build groups. Um, they can get moral or mental help, uh, new friends that can help to support them, and lastly, mobile apps that help people that are struggling. There are a few apps such as Happify, Quora, Talkspace, or Not Okay. My favorite is Quora, where there are like a lot of questions we can ask from anybody, and they will answer based on their opinion, and 98% of them are positive replies, and we can get new friends from that. So that's our conclusion in the storyboard. Next is our video for Malaysia has placed several residential areas around the Kuala Lumpur coastal market under complete lockdown. And this after a cluster emerged among foreign workers. More than 600 of the total 5,400 cases phone calls and video chats. I'm very grateful to have Instagram because it's not about that way you feel that way professionally. Go to these pages.
Okey, terima kasih kepada grup yang pertama. Oh, pembentangan yang bagus. Okey, memang kau penuh dah ni. Okey, okay, macam itulah pembentangan storyboard dan juga video. Okey, siapa hati yang grup kedua pula? Terima kasih kepada grup satu. Grup kedua. Terima kasih Doktor. Sama. Pembentangan dan video adalah 30 markah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Jelas. Okey. Saya Nur Hanis binti Osman, wakil daripada ahli kumpulan 2. Tajuk kami untuk aktiviti storyboard ini ialah pemindahan organ. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya Nur Hanis binti Osman, Haja Umairah, Muhammad Nasir, Nurul Atifah, Abdul Jalil dengan Farah Kamilia Nur Azman. Sebagai pendahuluan, kami akan menerangkan pengenalan tentang pemindahan organ serta sejarah pemindahan organ. Saya akan paskan kepada Haja Umairah. Bagi peranan, boleh dengar ke? Boleh. Jelas. Bagi peranan sains dalam kehidupan pula, kami masukkan juga jenis-jenis pemindahan organ seperti autocantuman, allocantuman, sinergik dan xenocantuman. Kami juga masukkan komponen-komponen pemindahan organ iaitu eksplanasi dan implantasi dan komponen-komponen keberhasilan pemindahan organ seperti adaptasi donasi, adaptasi dan adaptasi penerima. Penerangan selanjutnya akan ada dalam video nanti. Seterusnya kepada hubungan antara manusia dan agama. Seterusnya, selepas peranan sains dalam kehidupan, kami akan membincangkan tentang hubungan antara manusia dan agama mengenai topik tersebut, khususnya penerimaan pemindahan organ dari pandangan agama seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dengan agama Kristian. Contohnya, agama Islam terdapat beberapa hukum menerima organ dan hukum penerima organ daripada orang bukan Islam. Dari segi agama Hindu pula terdapat hukum menerima organ dan pandangan spiritual agama Hindu terhadap pemindahan organ. Dalam agama Buddha, mereka ada juga hukum menerima organ. Begitu juga dengan agama Kristian. Kami akan membincangkan tentang hukum menerima organ dan pandangan teologi. Seterusnya kepada kepentingan sistem nilai dan etika. Seterusnya adalah pada minit 3 hingga 4.50, kami akan menerangkan tentang kepentingan sistem nilai dan etika. Yang pertama adalah merangkumi proses kaedah rawatan pemindahan organ yang melibatkan pemindahan organ, tisu, penerima dan penerima. Yang kedua adalah kaedah pembayaran dan informasi berkaitan organ yang boleh dipindahkan serta masa simpanan atau jangka tahan setiap organ. Seterusnya juga adalah jenis penerima yang terbahagi pada dua, iaitu penerima hidup atau cadaveric. Dan juga terdapat statistik percambahan penerimaan organ seluruh dunia, terutama sekali di Malaysia. Seterusnya kepada kesimpulan. Okey, secara kesimpulannya kami akan menerangkan kepentingan sains dalam proses pemindahan organ dan saya akan tunjukkan penerangan kami lebih lanjut di dalam video. Saya akan buka video sekarang ya. Baik. Teruskan.
Sekejap tak dengar suara Oh. Saya cuba sekali lagi sekejap. Kumpulan lain yang kurang satu ni, ajar macam mana nak bagi close order? Sekejap Kau ada salah setting kan? Jelas tak doktor? Tak nampak. Sekejap Saya cuba lagi sekali. Sekejap saya paskan kepada rakan saya sebab saya tak Boleh. sebab saya dah buka attack tu tapi tak boleh tak keluar video. Sekejap saya bagi kepada rakan saya sekejap. Sementara kita tunggu kumpulan 2 untuk bentangkan dan benda video. Mungkin kumpulan 3 boleh ni untuk bentangkan proposal storyboard dulu. Assalamualaikum. Boleh dengar anda tu? Jelas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi kumpulan 3 telah memilih tajuk Artificial Intelligence sebagai tajuk untuk buat video pada kali ini. Dan kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Fikri Andika bin Masdir, kemudian Nur Farina binti Tan Ying Wei, Muhammad Taufiq Ahlami bin Syah Churul Azmi dan juga Tan Zeli. Okay, kemudian terus pada storyboard. Pada minit pertama, dalam video kami akan menerangkan mengenai pendahuluan iaitu apakah maksud AI dan juga sejarah AI dalam video tersebutlah akan menerangkan mengenai asal-usul AI itu sendiri. Kemudian pada minit kedua, dalam video itu akan menerangkan perhubungan dengan manusia. Yang pertama, di mana Artificial Intelligence dapat menyimpan pelbagai maklumat penting untuk kegunaan manusia. Dan kedua, Artificial Intelligence dapat memudahkan manusia untuk berhubung dengan orang jauh. Dan juga ia juga mudah untuk mencari maklumat. Dan juga yang terakhir, munculnya bidang pekerjaan baru untuk manusia. Pada minit ketiga pula, iaitu perhubungan dengan agama. Dalam video tersebut akan menerangkan berdasarkan perspektif agama mengenai Artificial Intelligence tersebut. Kemudian ibadah tidak boleh dilakukan
melalui artificial intelligence. Kemudian manusia tidak boleh berkahwin dengan artificial intelligence. Kemudian adalah peranan sains dalam artificial intelligence. Yang pertama, penggunaan artificial intelligence terutamanya dalam bidang perubatan. Ianya digunakan untuk mendiagnos penyakit. Seterusnya pada minit keempat, iaitu sistem nilai. Yang pertama, kurangnya interaksi sama manusia dalam kehidupan harian jika manusia bergantung sepenuhnya kepada AI. Yang kedua, manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada AI. Yang ketiga pula ialah artificial intelligence tidak mampu melakukan semua perkara yang boleh dilakukan oleh manusia. Dan yang keempat, AI tidak mempunyai perasaan untuk menilai sesuatu. Dan pada minit yang terakhir iaitu minit kelima, dalam video tersebut akan membentangkan kesimpulan tajuk, iaitu yang pertama, AI menjadi satu keperluan manusia pada zaman kini. Yang kedua, cara penggunaan AI menentukan kesan baik dan buruknya terhadap mereka. Dan yang terakhir, bijak dalam menggunakan AI untuk kebaikan dan kemudahan diri sendiri. Okay. Okay, teruskan ada video. Teruskan ke video. Dengar ke? Belum lagi. Saya macam tu. Dengar betul? Tak. Ke tak? Tak. Sini. Video nampak dah, cuma tak dengar. Ni kalau ni Sekejap, I cekkan. Okay, try. Ingwe akan try. Okay, baik. Artificial Intelligence (AI) ataupun kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, tidak seperti kecerdasan semula jadi yang ditunjukkan oleh manusia dan haiwan yang melibatkan kesedaran dan emosi. Istilah kecerdasan buatan sering digunakan untuk menggambarkan mesin atau komputer yang meniru fungsi kognitif yang dikaitkan manusia dengan fikiran manusia seperti belajar dan menyelesaikan masalah. Konsep AI bermula dari zaman purba. Selain kemunculan komputer digital pada tahun ke-20-an, AI telah difahami sebagai satu bidang ilmu komputer di pertengahan tahun 1950-an. Istilah AI telah diterapkan dalam program dan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang lebih kompleks daripada program komputer biasa, walaupun masih jauh dapat menandingi pemikiran manusia. Program kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence pertama kali dibuat pada tahun 1951 dan AI sendiri pertama kali digunakan di University of Manchester untuk menjalankan mesin yang dikenali sebagai Faraday Mark I. Beberapa ketika kemudian, Christopher Strachey meneruskan konsep kecerdasan buatan untuk menjalankan permainan catur, di mana kepingan catur dapat berjalan secara automatik dan dapat bermain melawan manusia sejati. Bidang penyelidikan AI dilahirkan di sebuah bengkel di Dartmouth College pada tahun 1956, di mana istilah Artificial Intelligence diciptakan oleh John McCarthy untuk membezakan bidang itu dari cybernetics dan melepaskan diri dari pengaruh ahli cybernetik Norbert Wiener. Akhirnya, konsep dan teknologi kecerdasan buatan disempurnakan oleh seorang pakar, Alan Turing. Pada waktu itu, Alan Turing sedang meneliti dan menguji algoritma AI yang disebut sebagai Turing Test. Sehingga kini, konsep teknologi AI telah banyak digunakan dalam pelbagai teknologi termasuk multimedia,
mesin mencari dan banyak lagi. Penghubungan artificial intelligence dengan manusia. Pertama, ialah manusia dapat menyimpan maklumat penting untuk kegunaan manusia. Contohnya, kita dapat menyimpan maklumat dalam database atas talian. Oleh itu, orang lain dapat mencari maklumat tersebut melalui internet. Selain itu, mudah mencari maklumat. Sebagai contoh, kita dapat mencari banyak maklumat yang berkaitan dengan mengisi kata perkataan yang penting melalui Google atau laman web lain. Ketiga, memudahkan manusia untuk berhubungan dengan orang jauh. Keempat, muncul bidang pekerjaan baru untuk manusia. Sebagai contoh, saintis data, penganalisis data AI, penyelidik sains komputer dan AI, juruterang penelitian dan product manager. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai perhubungan dengan agama. Secara dasarnya, agama tidak melarang manusia dalam menggunakan teknologi artificial intelligence kerana ia mampu memberi manfaat kepada manusia. Namun begitu, Islam telah menegaskan supaya kita tahu batas yang perlu kita ikuti dalam penggunaan AI. Hal ini kerana cara manusia menggunakan AI yang menentukan sama ada ianya baik ataupun buruk di sisi agama. Sebagai contoh, AI tidak boleh menggantikan manusia untuk melakukan ibadah. Namun, kita boleh memanfaatkan artificial intelligence untuk mengingatkan kita waktu untuk melakukan ibadah. Selain itu, agama melarang kita mengahwini AI kerana ia bukan manusia yang mempunyai perasaan. Malahan, ia juga mampu merosakkan institusi kekeluargaan. Seterusnya ialah peranan sains dalam penggunaan AI, terutama dalam bidang perubatan, di mana AI dapat digunakan dalam bidang perubatan dapat mengenal pasti penyakit yang dialami oleh manusia. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan lagi peratus kebarangkalian untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh manusia. Di samping itu, apakah sistem nilai yang boleh kita bincang dalam topik AI ini? Antaranya, AI tidak mempunyai nilai dan emosi moral. Oleh itu, walaupun mereka melakukan pengaturcaraan tapi tidak dapat membuat penilaian tentang perkara tersebut adalah salah atau betul. Sekiranya mereka tidak terbiasa dengan situasi tersebut, mereka tidak dapat membuat keputusan, juga tidak dapat melakukan segmentasi atau menangani kesalahan seperti manusia. Seterusnya, AI tidak mempunyai kreativiti, walaupun ia dapat membantu kita membuat dan merancang, tapi mereka tidak dapat menasihati kita kerana mereka tidak mempunyai kekuatan otak manusia. Manusia mempunyai emosi yang sangat sensitif. Manusia akan berfikir, merasa, mendengar dan melihat. Pemikiran manusia adalah bergantung pada perasaan diri. Oleh sebab itu, manusia mempunyai intuisi yang tidak dapat diganti. Selain itu, mengganti tenaga kerja dengan AI akan menyebabkan pengangguran besar-besaran. Pengangguran adalah fenomena sosial yang buruk. Sekiranya penggunaan AI meningkat, manusia pasti akan sangat bergantung pada teknologi tersebut. Manusia secara beransur-ansur akan kehilangan kreativiti mereka dan menjadi semakin malas. Penggunaan AI yang salah adalah ancaman besar bagi manusia. Pendek kata, ia akan menyebabkan kemusnahan yang tidak terukur jika kita tidak menggunakannya dengan cara yang betul. Sementara itu, tidak seperti manusia, AI tidak dapat mengumpul pengalaman dan belajar dari kesilapan. Sebaliknya, ia akan menjadi haus dari masa ke masa. AI menyimpan banyak data, tetapi keadaan memperoleh dan menggunakan data sangat berbeza dengan manusia. Teknologi tidak dapat mengubah tindak balas mereka terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. Dalam dunia AI, pekerjaan tidak ada hubungannya dengan sepenuh hati dan bersemangat. Mereka tidak pernah ada masalah dan bimbang. Mereka tidak ada rasa kekitaan, kerja berpasukan, dan perasaan peribadi. Sebagai kesimpulan, perkembangan sains dan teknologi sentiasa ke hadapan dan tidak mempunyai titik noktahnya. Walaupun manusia merupakan ejen yang memulakan perkembangan ini, namun akhirnya berdepan dengan situasi getir di mana boleh mengorbankan hak, kepentingan dan masa depan manusia. Tanpa menafikan juga potensi dan manfaat AI boleh menjadikan kualiti kehidupan manusia bertambah baik. Oleh yang demikian, para pengubal dasar di seluruh dunia sedang giat berusaha dan bersiap sedia dalam menangani pelbagai kemungkinan yang terjadi. Di samping itu juga, negara seperti Kanada, China
Jepun, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah komited melancarkan strategi untuk merangsangkan pembangunan dan pengomersialan AI untuk mengekalkan daya saing ekonomi. Mereka turut bersetuju bahawa kerjasama antara pengubal dasar, pemimpin industri dan perniagaan perlu terlibat sama dalam membangunkan pelbagai dasar yang lebih baik untuk dikawal selia. Akhir kata, cara penggunaan AI dapat menentukan kesan baik dan buruk sesuatu perkara. Dan ini dapat direalisasikan melalui pengguna yang bijak. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Okey, terbaik. Kemudian kita pergi kepada kumpulan 2 tadi. Video boleh? Okey. Boleh saya cuba. Okey, baik. Nampak ke videonya? Okey. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Hajar Umairah binti Muhammad Nasir dan hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membincang tentang pemindahan organ bagi subjek Sains, Teknologi dan Pemikiran UHID 2302 Seksyen 12. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurin Hanis Osman, Hajar Umairah Muhammad Nasir, Nur Atifah Abdul Jalil dan Farah Kamalin Nur Azman. Sekejap saya nak tukar kepada orang lain jap sebab echo. Sekejap saya nak bagi kepada Hajar Umairah. Boleh nampak ke tadi? Sekejap Saya tak nampak. Assalamualaikum, selamat. Nampak tak? Okey, jelas. Nampak? Okay, tekan play. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Hajar Umairah binti Muhammad Nasir dan hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membincangkan tentang pemindahan organ bagi subjek Sains, Teknologi dan Pemikiran UHID 2302 Seksyen 12. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurin Hanis Osman, Hajar Umairah Muhammad Nasir, Nur Atifah Abdul Jalil dan Farah Kamalin Nur Azman. Isi kandungan slide kami terdiri daripada pendahuluan, peranan sains dalam kehidupan, hubungan antara manusia dan agama, kepentingan sistem nilai dan etika, dan kesimpulan. Pemindahan organ adalah proses perubatan di mana organ dikeluarkan daripada satu tubuh badan dan diletakkan dalam tubuh penerima untuk menggantikan organ yang rosak atau hilang. Sejarah pemindahan organ dunia pertama adalah pada tahun 1954 yang melibatkan buah pinggang, seterusnya pada tahun 1960 yang melibatkan hati, jantung dan pankreas dan pada tahun 1980 yang melibatkan paru-paru dan usus. Sejarah pemindahan organ di Malaysia pula adalah pada tahun 1975 yang melibatkan kornea dan ginjal dan kini hati, jantung dan paru-paru juga terlibat dalam proses pemindahan organ.
Terdapat 4 jenis pemindahan organ iaitu autocantuman iaitu pemindahan tisu dalam individu penerima yang sama, allocantuman iaitu pemindahan organ atau tisu antara dua individu yang berbeza genetik yang dalam satu spesies yang sama, sinergik iaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identikal, misalnya kembar, dan xenocantuman iaitu perpindahan dari satu tubuh lain yang tidak sama spesiesnya. Terdapat dua komponen pemindahan organ iaitu eksplanasi iaitu usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau yang sudah meninggal, dan implantasi iaitu usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bahagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Terdapat organ dan tisu yang boleh dipindahkan, contohnya kornea, jantung, paru-paru, perut, hati, otak, darah, tulang, usus dan buah pinggang. Saya Farah Kamilia akan menerangkan keberhasilan pemindahan organ yang terbahagi kepada dua iaitu adaptasi donasi dan adaptasi penerima. Adaptasi donasi ialah usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya. Adaptasi penerima pula ialah antara usaha dan kemampuan diri dari penerima atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut untuk berfungsi dengan lebih baik. Terdapat beberapa perbezaan penerimaan pemindahan organ mengikut agama seperti Kristian, Buddha, Hindu dan Islam. Bagi agama Kristian, mereka menggalakkan penganutnya membantu mereka yang memerlukan serta kesediaan penerima dikawal dengan undang-undang bagi mengelakkan eksploitasi. Bagi agama Buddha pula, mereka menerima penerima organ dan pemindahan organ di mana ia merupakan perbuatan yang mulia. Bagi agama Hindu pula, mereka tidak menengah atau menyekat selagi ia dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Terdapat beberapa hukum pemindahan organ mengikut agama Islam iaitu secara asasnya ialah harus. Ini kerana pemindahan dan penerimaan organ memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah. Tetapi ianya haruslah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama Islam seperti tidak memudaratkan penerima yang masih hidup dan pemindahan dilakukan dengan kebenaran daripada penerima. Jadi kesimpulannya, bagi agama Islam mereka tidak ada larangan untuk memindahkan anggota seseorang kepada yang memerlukan jika tidak menyalahi hukum syarak. Antara kaedah rawatan untuk pemindahan organ ini ialah transplantasi iaitu pemindahan organ atau tisu yang masih berfungsi dari seseorang kepada seseorang disebabkan kegagalan fungsi organ atau tisu. Terdapat beberapa langkah dalam proses pemindahan organ. Langkah pertama ialah setelah pengesahan kematian oleh pihak hospital, keluarga akan membincang antara satu sama lain tentang penerimaan organ. Selepas itu, ujian saringan darah akan dilakukan pada masa yang sama untuk memastikan organ-organ dan tisu-tisu bebas daripada penyakit berjangkit. Selepas itu, seseorang mendapat kebenaran bertulis daripada waris, pemindahan pengambilan organ dan tisu penerima akan dijalankan. Akhir sekali, proses pemindahan organ boleh mengambil masa dari 2 hingga 8 jam bergantung kepada bilangan organ dan tisu yang diperolehi. Ianya dijalankan di Dewan Bedah dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atifah binti Abdul Zadil dan saya akan meneruskan pembintangan berkenaan penerima. Bagi penerima, proses penerimaan organ tidak melibatkan sebarang pembayaran bagi penerima. Mereka yang berhasrat untuk menemerkan organ selepas kematian boleh mengisi borang pengikrar penerima organ di semua hospital kerajaan atau memuat turun-borang di laman web Pusat Sumber Transplant Nasional. Semua pengikrar penerima dinasihatkan memberitahu ahli keluarga akan hasrat mereka untuk menemui selepas meninggal dunia bagi melakkan kesalahfahaman yang mungkin akan berlaku. Borang yang telah dilengkapkan perlu dihantar kepada Pusat Sumber Transplant Nasional. Antara penerima yang tidak sesuai untuk menerima adalah mereka yang mempunyai penyakit sistemik kronik, mempunyai penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B atau C, dan bara kecuali bara otak primari. Penerima yang boleh dipertimbangkan adalah mereka yang berumur dan mempunyai darah tinggi. Bagi penerima, mereka harus mengenal pasti penerima organ dan tisu yang boleh diperolehi dari pesakit yang meninggal atau di luar biasa. Dan jika terdapat kes berpotensi, ini perlu dirujuk kepada hospital. Seterusnya, penilaian bakal penerima akan dilakukan secara klinikal untuk menentukan organ dalam keadaan yang baik. Setelah itu, sesi kaunseling akan dijalankan untuk memikirkan dan membuat keputusan atas penerimaan organ. Jika terdapat kes medical legal yang terlibat dengan siasatan polis, kebenaran dari forensik dan keizinan bertulis dari magistrate diperlukan. Seterusnya, pasukan pembedahan akan ke lokasi hospital penerima dan organ akan diambil jika ia mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Setelah semua ini berlaku, pembedahan perolehan organ atau tisu akan dijalankan.
Seterusnya adalah jenis penerma. Terdapat dua jenis penerma. Yang pertama adalah penerma hidup. Penerma hidup mempunyai risiko rendah dan terhad kepada mereka yang mempunyai pertalian darah atau hubungan emosi seperti suami isteri. Antara organ yang boleh dipindahkan adalah satu buah pinggang, sebahagian hati dan sejum tulang. Bagi penerma kadaverik adalah penerma yang telah meninggal dunia dan amat digalakkan dan utamakan kerana ia tidak memberikan risiko kepada penerma. Antara jenis penerma kadaverik adalah kematian otak dan kematian jantung. Hanya penerma kematian otak boleh menermakan organ dan tisu seperti jantung, paru-paru, hati, kornea, buah pinggang dan tulang. Bagi kematian jantung pula, mereka boleh menermakan kornea, tulang dan injek jantung. Bagi mereka yang meninggal di hospital, semua jenis tisu boleh dipindahkan, manakala bagi mereka yang meninggal di rumah, hanya kornea yang boleh dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Hanis binti Osman. Antara kelebihan pendermaan organ ialah yang pertama, menyelamatkan nyawa manusia daripada maut. Yang kedua, merupakan amalan yang mulia. Dan akhir sekali, sebagai tanda rasa bersyukur kepada Tuhan. Antara kekurangan pendermaan organ, yang pertama, tidak mahu menengokkan pengembangan. Yang kedua, anggap agama tidak membenarkan. Yang ketiga, tidak menerima hakikat kematian otak itu bermakna pesakit sudah mati. Yang keempat, takut salah dari segi undang-undang. Yang kelima, takut yang si mati tidak sempurna di akhirat sebab ketiadaan organnya. Yang keenam, tidak tahu kehendak si mati dan akhir sekali tidak mahu menyiksa atau mencacatkan mayat. Statistik menunjukkan pemilihan organ di Malaysia mengikut kaum. India sebanyak 22%, Melayu sebanyak 7%, China sebanyak 59% dan lain-lain sebanyak 11%. Penerimaan organ. Tahap rendah. Kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan penerimaan organ masih lagi pada peringkat rendah kerana kurangnya pendedahan tentang penerimaan organ. Maklumat yang disalurkan. Maklumat tentang penerimaan organ yang didedahkan kepada masyarakat adalah tidak jelas dan tidak tepat berkenaan tentang kebaikan, kepentingan dan insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka yang berderma. Agama dan budaya. Agama dan budaya merupakan antara faktor kerana kurangnya penerimaan organ di Malaysia di mana masyarakat masih berada dalam keadaan was-was tentang isu penerimaan. Budaya dan masyarakat. Kebimbangan terhadap ketidakpastian dalam kalangan masyarakat yang tinggi. Hal ini selari dengan isu penerimaan organ bahawa kebimbangan terhadap apa yang berlaku selepas penerimaan organ menyebabkan masyarakat masih berfikir 2-3 kali sebelum menjadi penerima organ. Statistik menunjukkan pertambahan penerima organ di Malaysia dari tahun 2009 sehingga 2019. Statistik penerimaan organ sehingga Oktober 2020. Jumlah pengikrar penerima sebanyak 477,358. Jumlah pengikrar penerima organ bagi tahun 2020 sebanyak 1,786. Bilangan pesakit yang memerlukan transplant sebanyak 5,028. Bilangan organ dan tisu selepas kematian yang telah didermakan sebanyak 2,284. Bilangan kes penerimaan organ dan tisu bagi tahun 2020 sebanyak 36. Jumlah penerima sebenar selepas kematian sebanyak 733. Jumlah pemberian transplantasi sebanyak 2,460. Kesimpulannya, pemilihan organ merupakan satu kaedah perubatan moden dan amalan kemanusiaan yang mulia yang dapat menyelamatkan satu nyawa dan memberi nafas baru yang lebih sempurna kepada penerimanya. Melalui penerimaan organ ini, ia mampu melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang, bangsa, pangkat dan harta. Jelaslah bahawa menerima organ mempunyai banyak kepentingan kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua. Panjang ni, 9 minit 36 second. Dia kalau sepatutnya jangan lebih daripada 5 minit. Okey, tapi tak apa. Setelah kita pergi kepada kumpulan yang keempat. Lima minit tentang storyboard dan 5 minit untuk video. Tunggu jap lah. Dapat tengok ke? Okey, jelas. Teruskan. Okey. Selamat petang kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. So, hari ini kumpulan 4 akan membentangkan storyboard tentang media sosial. So, kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli iaitu Ang Ming Hui, Hugh Hui Yi,
Jessica Bong Hui Ting dan Teh Jusing. Nama saya Jessica Bong Hui Ting, so saya akan present nanti. Pada mulanya kami akan memberikan tentang pengenalan tentang media sosial seperti definisi dan juga contoh media sosial yang biasa digunakan dalam kalangan masyarakat ini. Dan selepas itu kami akan membincangkan juga tentang perhubungan antara manusia dengan media sosial, yaitu mengeratkan hubungan antara satu sama lain, mendapatkan info terkini, menambahkan ilmu pengetahuan dan juga mengisi masa lapang. Next presenter please. Seterusnya ialah perhubungan agama antara media sosial dengan agama adalah hubungan antara ahli keluarga akan menjadi renggang. Selain itu, penyalahgunaan media sosial mudah berlaku dalam kalangan remaja dan kanak-kanak. Selepas itu, kesihatan juga akan terjejas dari segi fizikal dan mental. Sistem nilai ialah masyarakat berfikir dalam kehidupan yang serba baharu dan mencabar memajukan diri sendiri, menambahkan ilmu pengetahuan dan kemajuan negara. Yang akhir sekali ialah kesimpulan. Masyarakat pada hari ini sangat prihatin terhadap media sosial. Walau bagaimanapun, media sosial membawa kebaikan dan keburukan masing-masing. Oleh itu, kita haruslah bijak menggunakan media sosial bagi menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah sewaktu menggunakan media sosial. Itu saja untuk storyboard kita. Sekarang kami akan show video. Mana ni? Oops. Hai semua, kami merupakan kumpulan 4 yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Ang Ming Hui, Hugh Hui Yi, Jessica Bong Hui Ting dan Teh Jusing. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang topik yang biasa dibicarakan dalam kalangan masyarakat iaitu media sosial. Apakah itu media sosial? Media sosial merupakan sebuah media online yang dapat menghubungkan seluruh dunia pengguna untuk kegunaan masing-masing. Walau bagaimanapun, media sosial semakin popular pada hari ini. Tidak dapat dinafikan bahawa individu seperti orang tua, orang dewasa, orang remaja, serta kanak-kanak pun telah menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian masing-masing. Media sosial yang sering kami gunakan ialah YouTube, Facebook, Messenger, Telegram, Google, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Media sosial mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia. Media sosial dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, manusia saling berkenalan dan berkomunikasi melalui media sosial. Selanjutnya, manusia boleh mendapatkan info terkini dengan cepat. Media sosial juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan masa lapang manusia dengan baik. Misalnya, manusia menggunakan masa mereka untuk mencari bahan bacaan melalui media sosial. Salah satu perhubungan antara media sosial dengan agama adalah hubungan antara ahli keluarga akan semakin renggang. Konflik akan sering berlaku disebabkan jarang berkomunikasi. Seterusnya, penyalahgunaan media sosial mudah berlaku dalam kalangan remaja dan kanak-kanak jika tanpa kawalan ibu bapa. Mereka merupakan golongan yang paling mudah tertarget dengan media sosial.
terutamanya yang menyediakan permainan atas talian. Selain itu, penggunaan media sosial dalam tempoh masa yang panjang juga akan menyebabkan kesihatan terjejas dari segi fizikal dan mental. Kami juga akan memperolehi sistem nilai melalui aplikasi media sosial yang berbeza. Kami boleh berfikir secara rasional dalam kehidupan serba baharu dan mencabar. Sebagai contoh, masyarakat boleh menggunakan cara yang logik untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Selain itu, media sosial juga boleh memajukan negara kita dari aspek sains dan teknologi. Tambahan pula, kami boleh memajukan diri melalui media sosial. Misalnya, kita boleh memperolehi ilmu pengetahuan baharu dalam media sosial supaya meningkatkan kehidupan kami. Sebagai kesimpulannya, media sosial telah membawa kepada kebaikan dan keburukan dalam kehidupan seharian masing-masing. Walau bagaimanapun, sebagai pengguna yang bijaksana, kita seharusnya menggunakan media sosial dengan cara yang betul bagi menjauhi aktiviti yang tidak berfaedah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan keempat. Thank you, Doktor. Okey, terima kasih banyak. Kemudian kumpulan yang kelima. Ada ke kumpulan kelima? Kalau tak ada, kumpulan 6 tu? Oh, ada. Ada. Okey. Okey, jap. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada kumpulan kami terdiri pada Nur Sofian Lisa binti Ismail, Nur Atira binti Ramzan, Reka Lisa binti Roslan, saya Siti Nur Farhana binti Hamid dan Nur Arzin Farhana binti Ahmad Ridwan. Kumpulan 5 akan membentangkan tentang pembuat kosmetik. Pendahuluan bahagian 1, kami akan memberi pengenalan kepada bahan kecantikan dan kosmetik di mana kami akan memberi definisi kecantikan dan kami juga akan memberi contoh-contoh pengubahan kecantikan. Seterusnya. Okey, seterusnya untuk hubungan manusia. Poin yang pertama adalah mengikut kemahuan hati untuk memenuhi kepuasan diri seperti melakukan pembedahan plastik atau kosmetik. Setengah manusia berpandangan bahawa pembedahan kosmetik boleh membawa perubahan yang bersifat kekal dan kesan yang cepat terhadap penampilan luaran. Kedua, meningkatkan keyakinan individu terhadap kecantikan luaran. Ini dapat dibuktikan melalui tinjauan yang dibuat oleh Real Self ataupun Harris Poll pada tahun 2019. Respon teratas dalam kalangan mereka yang telah atau sedang berfikir tentang rawatan kosmetik adalah untuk meningkatkan keyakinan diri. Okey, seterusnya di dalam bahagian hubungan agama ni kami akan membincangkan tentang hukum menukar kecantikan asli menurut Islam dan faktor pengubahan kecantikan yang mempengaruhi manusia. Secara ringkas, terdapat 3 hukum menukar kecantikan iaitu kewajipan, keperluan dan keinginan dan ini ditentukan oleh niat atau faktor individu tersebut yang ingin mengubah kecantikan mereka. Kami akan menerangkan secara detail di dalam video pembentangan sebentar nanti. Saya pas kepada Atira. Okey, untuk hubungan sains dalam minit ke-2.5 sehingga 3.25, kami menerangkan tentang kebaikan dan keburukan kesan selepas menjalani pengubahan kecantikan. Kami juga menerangkan bahan ubat-ubatan yang membantu mempercepatkan proses penukaran dan kesan sains yang membantu meminimumkan sebarang risiko terhadap individu. Seterusnya. Diteruskan dengan bahagian kelima iaitu nilai dan etika yang akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai tahap penghargaan individu terhadap perkaranya asli, menitik berat penjagaan kebersihan individu dan penyalahgunaan terhadap sesuatu yang telah ditentukan.
Okey, bagi kesimpulan pula dalam minit 4.26 sehingga 4.45 kami menerangkan tentang proses pengubahan kecantikan menurut perspektif Islam dan mengikut niat asal individu. Untuk video, sekejap. Sekejap kita try lagi. Assalamualaikum, kami membawa tajuk pengubahan kecantikan atau kosmetik dari Okey, jelas. Alright. Beauty is in the eye of the beholder. Itulah yang akan dikatakan oleh seseorang jika ingin memberi definisi mengenai kecantikan. Di kala pasca pemodenan ini, ramai yang menetapkan standard atau konsep kecantikan yang tersendiri, di mana mereka mengatakan bahawa kecantikan terletak pada kulit yang putih, hidung yang mancung, bibir yang munggil atau badan yang kurus dan tinggi. Individu yang tidak mempunyai konsep ini berusaha memenuhinya kerana mereka menganggap mereka tidak cantik. Oleh itu, wujudnya pengubahan kecantikan atau kosmetik yang boleh mengubah dan memberi kecantikan kepada individu yang menginginkannya. Adakah pengubahan kecantikan atau kosmetik ini baik untuk individu? Setiap manusia dilahirkan dengan mempunyai kecantikan tersendiri. Ini bermaksud mungkin pada mata kasar seseorang itu dilihat cantik, namun tidak semestinya pandangan itu dipersetujui individu lain. Walau bagaimanapun, wujud segelintir individu yang terlalu taksub dengan kecantikan luaran berbanding dalaman. Pengubahan kecantikan mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri bergantung kepada niat individu sama ada ingin perbaiki kekurangan diri atau terlalu mengikut nafsu untuk kelihatan cantik. Walau bagaimanapun, kecantikan dalaman merupakan kecantikan sebenar. Hukum menukar kecantikan asli mengikut perspektif Islam terbagi pada 3, iaitu duluriyah yang bawa maksud kewajipan, hajah, keperluan dan tahsiniah iaitu keinginan. Sekiranya seseorang yang bersaiz besar ingin menjalani pembedahan plastik untuk kurus kerana takut diejek, dihina, maka hukumnya adalah hajah iaitu keperluan untuk mengelakkan dirinya daripada ejek dan selari daripada maqasid asriyah iaitu menjaga maruah. Sekiranya seseorang individu itu ingin menukarkan penampilan ataupun kecantikan mereka sendiri atas dasar keinginan, maka hukumnya adalah haram. Ini kerana syaitan sentiasa menghasut manusia untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh agama. Oleh itu, manusia itu tersebut bertanggungjawab untuk menahan nafsu untuk kebaikan dirinya dan mengikut perintah Allah. Setiap inovasi dalam pengubahan kecantikan atau kosmetik memberi satu keajaiban terhadap dunia kecantikan, bermula daripada formula berevolusi dan kepakaran objek pintar hingga ke aplikasi berasaskan simulasi. Walau bagaimanapun, setiap proses pengubahan tidak berlaku secara langsung dan pantas. Berikutan, setiap penemuan adalah melalui penyelidikan dan ujian menyeluruh sebelum dilancarkan. Setiap pengubahan kecantikan sememangnya memerlukan inovasi sains dan teknologi demi membentuk masa depan yang baik terhadap dunia kecantikan dan kepada yang memerlukannya. Kita semua sedia maklum kunci kepada kecantikan sebenar adalah keserian dari dalam. Tetapi apabila ditambah dengan penggunaan item sorekan dan bahan asas semula jadi seperti aloe vera, akan lebih berseri daripada kebiasaan. Manusia sangat-sangat menghargai kecantikan yang asli, namun memilih untuk mengubah keaslian membuatkan nilai kecantikan itu lebih rendah penghargaannya berbanding yang dikekalkan. Adakala memilih untuk mengubah kecantikan adalah disebabkan oleh aspek menitikberatkan penjagaan kebersihan individu. Mereka obses dengan pengubahan sehingga sanggup melakukannya berulang kali. Walaupun sebenarnya penjagaannya lebih teliti diperlukan apabila suatu pengubahan berlaku. Keinginan untuk tampil cantik membuat karangan manusia, terutamanya golongan wanita, obses terhadap produk kecantikan atau alat kosmetik yang menjanjikan kesan segera. Tidak heralah semakin banyak pengusaha berlomba-lomba menawarkan produk kecantikan
sudah mendapat permintaan yang tinggi dari kalangan pengguna. Namun tidak kurang juga pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata tak mengira kesan sampingan dan kesan jaga kerajaan terhadap oleh pengguna dengan menjual produk yang mengandungi bahan kimia beracun serta berbahaya seperti merkuri atau rasa. Kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa pengubahan kecantikan atau kosmetik membawa keburukan dan kebaikan kepada manusia bergantung kepada keperluan dan niat individu itu sendiri. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam menentukan yang terbaik untuk diri sendiri bagi mengelakkan kesan yang tidak diingini terjadi. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 5. Okay. Terima kasih. Sama. Kemudian kita pergi kepada kumpulan ke-6. Okey, setakat ni semua okey lagi. Paling tinggi 30/30. Paling rendah 25/30. Ini semua okey. Assalamualaikum dan selamat petang Dr. Farhan. Assalamualaikum. Saya Wan Harid Azmi bin Zaid bersama rakan saya Abbas bin Baharin, Muhammad bin Ammar bin Jihadi, Ammar bin Muhammad Riza, Imran bin Khairul Aswad akan membentangkan bertajuk peranan AR dan VR dalam kehidupan seharian. Iaitu dalam konten ini akan mengandungi mengenai hubungan terhadap manusia, hubungan dengan agama dan sistem nilai, peranan sains serta kesimpulan. Seterusnya, dalam dan VR serta terdapat juga contoh-contoh teknologi VR dan AR. Seterusnya, Okay, Assalamualaikum. So seterusnya minit pertama hingga kedua, kami akan menceritakan tentang hubungan VR dan AR terhadap manusia dalam bidang perubatan, dalam bidang peperangan, dalam bidang otomotif, dalam bidang pembinaan. Itu sajalah. Dan minit seterusnya. Assalamualaikum Doktor. So dalam minit kedua dan ketiga sampai ketiga adalah menceritakan tentang hubungan VR dan AR dengan agama dan sistem nilai. So hubungan VR dan AR dalam agama boleh diterapkan dengan mencipta aplikasi penggunaan VR dan AR dalam pendidikan agama, dan penggunaan VR dan AR melebihi had boleh menjejaskan kesihatan. Pengaruh teknologi VR dan AR memudaratkan akal pemikiran manusia terhadap kehidupan yang realiti. So saya pas kepada next, itu minit ketiga dan keempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Okey, daripada 3 ke 4 adalah peranan sains. So pertama sekali adalah menyatakan kebaikan dan keburukan VR dengan isu semasa sekarang iaitu COVID-19, dan daripada kebaikan dan keburukan itu kita dapat menentukan kesan VR dan AR terhadap masa hadapan iaitu future, dan jangkaan AR dan VR pada masa hadapan. Itu saja. Seterusnya. Dengan itu minit keempat dan minit kelima adalah kesimpulan dan diakhirkan dengan penggunaan teknologi VR dan AR secara dengan betul dan perluasan VR dan AR dalam hidup keseharian kita. itu daripada storyboard tersebut kami menghasilkan video penuh. Video.
Harik, tak ada suara. Boleh dengar ke tak tadi? Tak dengar. Kejap. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Hai, saya Wan Harik Nazmi Ibrahim Zaid. Saya akan berkongsi kepada anda tentang AR dan VR serta contohnya. VR bermaksud teknologi realiti maya atau dikenali sebagai virtual reality. AR bermaksud realiti perantaraan atau dikenali sebagai augmented reality. Terdapat 4 jenis virtual reality. Entry-level mobile VR adalah sejenis teknologi tanpa waranti pembelajaran yang tinggi. Assalamualaikum, saya Ahmad Muhammad Rizal dan saya ingin berkongsi dengan anda hubungan VR dan AR terhadap manusia. Saya Abbas Muharin. Saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang hubungan VR dan AR, agama dan sistem nilai. Teruskan. Nama saya Adi dan saya akan berkongsi tentang peranan sains terhadap dengan AR. Pertama sekali adalah perbaikan AR semasa pandemik. Seterusnya adalah keburukan VR semasa pandemik. Seterusnya pada kebaikan dan keburukan apakah kesan AR dan VR ini terhadap masa hadapan. Paling sekali adalah apakah jangkaan AR dan VR pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ibrahim dan saya akan membentangkan tentang penutup presentation ini. Memulakan penggunaan teknologi VR dan AR perlu dilaksanakan secara berhemah. VR dan AR
perlu diperluaskan dan diperkenalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada kumpulan yang ke-6. Dia lekat-lekat sikit kan. Kalau tidak, dia smooth cantik sikit. Okey, baik. Teruskan kepada kumpulan yang ke-7. Okey. Evolusi pendidikan ketika pandemik. Selamat petang doktor dan rakan-rakan sekalian. Boleh dengar saya kan? Selamat petang, jelas. Alright. Nama saya Teo Suyin dan tajuk kumpulan saya akan bentangkan hari ini ialah Revolusi Pendidikan ketika Pandemik. Ahli kumpulan saya ialah Chloe, Audrey, Wok Jin Liang, Hazim dan Izatul. Tujuan kami memilih tajuk ini adalah disebabkan dengan peningkatan kes COVID-19 setiap hari dan kaedah pembelajaran berbeza telah diamalkan semasa MCO, CMCO, RMCO dan AMCO. Jadi, kumpulan kami akan menerangkan bagaimanakah kaedah pembelajaran yang terkini membawa kesan kepada hubungan manusia dan bagaimanakah agama dapat menunjukkan haluan kepada kita. Selain itu, nilai etika murid juga amat diutamakan semasa pembelajaran secara online. Seterusnya, rakan saya Izato akan menerangkan kesan terhadap hubungan manusia. Okey, baiklah. Dalam minit 1:30 hingga 2:30, dalam minit ini kita akan tahu bagaimanakah murid dan guru dapat mengadaptasikan cara pembelajaran dengan norma yang baru. Jadi di dalam video nanti kami akan menerangkan secara terperinci bagaimana warga pendidik dapat berinteraksi dengan pelajar, adakah dengan memberi pelbagai akses dan juga alternatif yang lain. Jadi poin yang kedua, menghuraikan tentang kebaikan perubahan cara pembelajaran terhadap para pelajar. Seperti yang kita tahu, banyak pelajar pada masa kini menghadapi keburukan sahaja dan kurang melihat kepada kebaikannya sendiri. Jadi pada video nanti kami akan jelaskan. Seterusnya, menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi semasa pembelajaran atas talian. Jadi cabaran ni, setiap apa yang kita lakukan pun tidak akan terlepas daripada cabaran. Jadi awak semua yang sebagai pelajar boleh memikirkan dahulu apakah cabaran sebenar yang kita lalui dalam pembelajaran online ini. Adakah yang di dalam video kami yang akan kami terangkan dapat dikaitkan dengan kehidupan anda sekarang. Jadi seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Okey, baik, selamat petang semua. Kami akan bagi hubungan agama dalam evolusi pendidikan ketika pandemik ini, kami akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana agama Islam, Buddha dan Hindu, apakah pengajaran mereka terhadap pelajar yang menuntut ilmu dan juga apakah peranan mereka dalam kaedah pembelajaran yang kita gunakan pada masa kini. Seterusnya. Seterusnya ialah nilai etika. Nilai etika ni ialah nilai etika sebagai kita belajar dalam atas talian macam dalam PKP ni kita semua kena online learning atas e-learning dan seperti Google Meet, Zoom dan Webex sebagainya. So
nilai etika ni yang antaranya ialah etika sebelum memulakan kelas dan etika sewaktu kelas berlangsung. Dan dalam nilai etika ni kita tahu adab-adab pembelajaran yang perlu selalu diingati oleh para pelajar dalam online kelas pada masa kini. So, nanti pada video kita akan jelaskan lebih detail tentang nilai etika ni. So, boleh teruskan. Kesimpulannya, mencegah lebih baik daripada mengubati. So, contohnya, mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, mendidik rakyat untuk hidup dalam norma baru. Jadi untuk mengetahui cara-cara nak hidup dalam norma baru ni lah. Yang ketiga, mengurangkan beban kaki tangan barisan hadapan dan guru. Next, kami akan menunjukkan video kami. Okey, silakan. Jelas tak? Nampak tadi? Nampak tak? Okey, play tengok. Okay.
Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ke-7. Nah, tapi dia tak ada suara lah, tapi saya boleh faham. Okey, kemudian terima kasih kepada kumpulan 7. Okey, tajuk yang menarik. Kemudian kita pergi kepada kumpulan yang ke-8. Assalamualaikum doktor. Doktor dengar kan doktor kan? Jelas. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua. Kami dari kumpulan 8 akan membincangkan tajuk Ibu Tumpang. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Nur Farah Tasnim binti Hosni dan saya Muhammad Al-Amin bin Zulkhairi dan Muhammad Ifat bin Muhammad Azman dan akhir sekali Muhammad Rafiq bin Muhammad Isyam. Okey, seterusnya untuk pendahuluan. Assalamualaikum dan selamat petang. Dengar? Dengar. Okey, dekat video nanti saya akan present tentang pendahuluan apa itu Ibu Tumpang pada minit untuk seminit yang awal, dan juga saya akan present tentang kesimpulan Ibu Tumpang. Okay, bagi minit pertama dan minit kedua, saya akan menceritakan kenapa Ibu Tumpang tu haram, kenapa ianya mengirukan dan kenapa Islam lebih mengalakkan cara lain. Lepas tu saya akan juga membincangkan pasal perhubungan manusia dari segi macam mana Ibu Tumpang tu membantu pasangan yang tidak subur dan juga macam mana dia bantu komuniti. Pada minit kedua saya akan menceritakan tentang nilai dan etika Ibu Tumpang. Khasnya daripada perspektif sains Islam. Ini dari segi hukum, keturunan, peranan dan fatwa dalam Islam. Okey, seterusnya pada minit ke-3 hingga 4 kita akan membincangkan pasal peranan sains dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan mengenal pasti faktor kewujudan Ibu Tumpang. Yang kedua, mengenal pasti kaedah pelaksanaan Ibu Tumpang, dan akhir sekali menyatakan kebaikan dan keburukan Ibu Tumpang. Okay, seterusnya saya akan membentangkan video pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Okay, hari ini kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk kami iaitu Ibu Tumpang. So, apakah Ibu Tumpang? Ibu Tumpang adalah menumpang rahim seseorang wanita yang berkeupayaan untuk hamil secara sukarela atau dibayar dengan kadar tertentu. Ia juga boleh dikenal pasti sebagai proses yang dilakukan dengan memindahkan benih wanita yang telah disenyewakan dengan benih lelaki. Sebab itulah berlakunya Ibu Tumpang. So, saya akan serahkan kepada orang seterusnya. Dan fatwa dari Arab Saudi dan Mesir telah bersepakat bahawa ianya adalah haram. Kerana tidak dapat memastikan siapa ibu pada budak dan timbul masalah siapa yang lebih berhak menjadi ibu budak. Pandangan Mufti Pahang. Mufti Pahang berpendapat bahawa Ibu Tumpang adalah haram. Ini kerana kaedah yang digunakan adalah tidak sah walaupun sepemandang orang dari pasangan suami isteri yang sah, tapi masih berlaku kekeliruan dari sudut nasab anak. Apa yang Islam galakkan ialah Islam menggalakkan mengahwini wanita yang subur dan juga berpoligami. Pasangan yang tidak subur dan juga pasangan LGBT boleh mempunyai anak melalui kaedah ini. Dan suami atau isteri boleh mempunyai talian secara biologikal. Dan akhir sekali, Ibu Tumpang lebih berjaya berbanding rawatan penyuburan. Kelebihan untuk Ibu Tumpang ialah yang pertama, mereka berasa bangga kerana membantu komuniti dengan bahu kehidupan baru. Belanjaan Ibu Tumpang boleh ditebus dan dibayar sepenuhnya oleh pasangan.
Nama saya Nur Farah Tasnim binti Husni. Saya akan menerangkan mengenai nilai dan etika ibu tumpang daripada perspektif sains Islam. Dari segi agama, ianya melanggar hukum dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya sangat jelas adalah sesuatu perkara yang haram. Kedua, dari segi keturunan, boleh menyebabkan kekeliruan kepada keturunan atau nasab zuriat. Sebagai contoh, ibu tumpang yang mengandungkan anak pasangan yang berkahwin secara sah tiada hak ke atas anak yang dikandungkan itu. Dari segi peranan ibu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sebagai ibu, seharusnya mereka bekerja keras mendidik anak dan mengawasi tingkah laku anak-anak dengan menanam perilaku terpuji serta tujuan-tujuan yang mulia. Akhir sekali, dari segi hukum. Terdapat banyak fatwa dan hadis larangan sewaan rahim oleh para ulama. Bagi peranan sains pula adalah yang pertama, mengenal pasti faktor kewujudan ibu tumpang. Antara faktornya adalah masalah ketidaksuburan sama ada kedua-dua pasangan suami isteri atau salah seorangnya. Selain itu, rahim wanita tidak mampu untuk mengandung. Seterusnya adalah mengenal pasti kaedah pelaksanaan ibu tumpang. Yang pertama adalah sperm dan ovum pasangan suami isteri disenyawakan di luar. Kemudian dimasukkan ke rahim wanita ajnabi, iaitu orang asing. Yang kedua adalah sperm dan ovum pasangan suami isteri disenyawakan di luar. Kemudian dipindahkan ke dalam rahim isteri lelaki yang lain bagi yang berpoligami. Okey, bagi kebaikan untuk ibu tumpang adalah merupakan satu alternatif dan penyelesaian masalah kepada pasangan yang tidak mempunyai zuriat ataupun memperolehi anak secara sah daripada darah daging sendiri untuk kesinambungan keturunan dan pewarisan harta. Bagi keburukan ibu tumpang pula adalah kadar pembelanjaan yang tinggi sekiranya dijalankan dalam bentuk komersial, atau akan berlaku kecacatan atau kematian kerana ia bukanlah secara semula jadi. Akhir sekali, kesimpulannya adalah Islam mengharamkan penggunaan ibu tumpang bagi menjaga salah satu perkara, iaitu dengan bertujuan memelihara keturunan. Selain itu, ibu tumpang juga tidak dapat menyelesaikan masalah kemandulan tetapi menambahkan masalah kekeliruan di dalam masyarakat. Keseluruhannya, ia adalah haramnya praktikal ibu tumpang kerana ada ketubuhan pasangan suami isteri yang mendesak untuk mendapatkan keturunan ataupun dengan pelbagai keperluan tertentu lainnya. Kerana kesan daripada perbuatan tersebut banyak menimbulkan masalah dan kerosakan yang lebih besar baik secara agama, kemanusiaan dan adat Melayu. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ke-8. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Kemudian kumpulan yang ke-9. Hello, boleh dengar ya? Boleh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Farhan serta rakan sekelas sekalian. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan pendidikan maya. Pertama sekali, kumpulan kami terdiri pada Ishraf Haris bin Razi, Muhammad Amirul Syakir bin Syahrul Rizal, Ahmad Fauzan bin Jamaluddin, Muhammad Nur Syakir bin Muhammad Shah dan Muhammad Fakar bin Muhammad Fuad. Terusnya kita pergi kepada storyboard. Okey, terusnya kita pergi kepada storyboard, di mana dari minit 0 hingga 1 iaitu merupakan pengenalan kepada dalam video ini, di mana kita akan menceritakan tentang apa itu maksud pendidikan maya serta ertinya. Terusnya kita juga akan membincangkan tentang isu semasa COVID-19, di mana kita akan kaitkan
apa kaitan COVID-19 penggunaan pendidikan maya ini. Dan akhir sekali adalah halangan dan cabaran, iaitu apakah halangan dan cabaran yang dihadapi oleh para pendidik serta pelajar semasa menggunakan platform pendidikan maya ini. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Syakir bin Syahrizal. Saya akan menerangkan tentang hubungan antara manusia dan agama berkenaan pendidikan maya. Seperti kita sedia maklum, setiap agama menuntut semua umatnya untuk menuntut ilmu, tak kira Islam, Kristian, Hindu atau Buddha. Jadi akibat daripada pandemik COVID-19 ni, struktur pendidikan di negara kita telah banyak berubah. Jadi banyak cabaran yang akan dilalui oleh para pelajar. Jadi dalam minit pertama dan kedua ini akan menerangkan bagaimana manusia perlu melakukan perubahan dari segi mental dan fizikal untuk menerima norma baru. Saya akan serahkan kepada Bunda seterusnya. Okey, pada minit kedua hingga minit ketiga, kami akan membentangkan kepentingan sistem nilai dan etika, iaitu sistem nilai dan etika ketika pendidikan maya. Okey, dalam minit kedua ketiga ni kami akan bentangkan tajuk seperti etika dan tanggungjawab seorang pelajar menguruskan diri, sikap dan disiplin seorang pelajar, dan sikap kejujuran seorang pelajar dalam menjalankan pendidikan maya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah peranan sains dalam kehidupan pada minit ketiga hingga minit keempat. Okey, ianya untuklah meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat. Contohnya seperti kemahiran komunikasi untuk bekerja, mencari maklumat di kehendaki, dan juga kemahiran rangkaian dan juga pengurusan masa untuk meningkatkan jaringan pengetahuan. Dan seterusnya adalah maklumat tanpa had pada bila-bila masa, iaitu dengan menggunakan teknologi yang canggih. Dan dengan ini dapat meningkatkan motivasi pelajar dan juga meningkatkan daya kreativiti dan juga kemahiran dalam meningkatkan ICT. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Fauzan. Okey, Assalamualaikum. Saya Ahmad Fauzan. Jadi kesimpulan bagi pendidikan maya adalah pendidikan maya merupakan langkah terbaik dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pelajar juga dapat meneruskan pembelajaran dalam norma baharu. Jadi itu saja pembentangan storyboard daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tentang pendidikan maya. Pertama sekali, apa itu pendidikan maya? Pendidikan maya bermaksud pendidikan yang dijalankan di atas talian yang memerlukan murid untuk melihat skrin, mendengar. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tentang pendidikan maya. Pertama sekali, apa itu pendidikan maya? Pendidikan maya bermaksud pendidikan yang dijalankan di atas talian yang memerlukan murid untuk melihat skrin, mendengar serta memberikan respons. Baru-baru ini kerajaan telah memperkenankan pendidikan maya di negara kita dalam usaha untuk meneruskan pembelajaran semasa pandemik COVID-19 yang amat penting. Antara cabaran utama dalam usaha mengoptimalkan sepenuhnya pembelajaran talian adalah para guru dan pensyarah masih belum bersedia, kaedah belum optimum dan perlukan sertanya internet lebih baik. Pertama, para guru dan pensyarah masih belum bersedia. Mereka memerlukan lebih masa untuk menyediakan gambar belajar yang paling sesuai untuk semua pelajar dan memastikan tidak ada pelajar yang tercecer dalam pendidikan. Kedua, kaedah belum optimum. Pendidikan maya dalam wujud di negara kita bertahun lamanya, namun PDP bersemuka masih menjadi pilihan semua. Akhir sekali memerlukan capaian internet yang lebih baik. Ramai dalam kalangan pelajar berasal daripada keluarga miskin bandar yang mana mereka tidak mempunyai telefon pintar, komputer ibu atau komputer di rumah. Bukan murid sahaja, malah guru yang tinggal di luar bandar juga mempunyai masalah capaian internet. Setiap agama menuntut agar umatnya menuntut ilmu, tidak kira Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan maya merupakan medium baharu untuk golongan pelajar menuntut ilmu. Malah, akibat daripada penularan wabak COVID
COVID-19. Struktur pendidikan di negara kita telah berubah daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pendidikan maya. Hal ini telah memberi impak yang besar kepada golongan pelajar dan guru. Pelbagai cabaran baru yang telah muncul daripada pendidikan maya. Golongan pelajar dan pendidik kini lebih banyak diuji dari sudut pembahagian masa dan komunikasi. Namun begitu, golongan pelajar tidak seharusnya menjadikan pendidikan maya sebagai satu alasan untuk kegagalan mereka. Oleh itu, para pelajar dan guru haruslah melakukan perubahan dari segi mental dan fizikal untuk menerima norma baru supaya kita dapat menuntut ilmu dan seterusnya memberi faedah kebaikan kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Kepentingan sistem nilai dan etika. Pertama, etika dan tanggungjawab seorang pelajar menguruskan diri. Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya mempunyai tanggungjawab ke atas diri sendiri dalam menguruskan kehidupan seharian. Seorang pelajar haruslah bijak, membahagi dan mengatur masa. Kedua, sikap dan disiplin sebagai seorang pelajar. Walaupun pendidikan dan pengajaran dilakukan secara maya, seorang pelajar haruslah mempunyai disiplin terhadap perbuatan dan perlakuan diri sendiri, terutamanya ketika aktiviti pelajaran dijalankan. Nilai kejujuran. Pendidikan maya diadakan dan dilakukan di bawah pengawasan tenaga pengajar yang jahat. Oleh itu, seorang pelajar haruslah mempunyai nilai kejujuran dalam setiap perkara yang dilakukan, terutamanya dalam pembelajaran. Peranan sains dalam kehidupan pendidikan maya. Yang pertama, ini dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi. Yang kedua ialah kemahiran komunikasi. Komunikasi dalam teknologi maklumat sering dikehendaki untuk bekerja di banyak pasukan dan kumpulan menunjukkan kepentingan. Seterusnya ialah rangkaian dan pembusuhan masa untuk meningkatkan jaringan pengetahuan dalam sesuatu perkara. Masalah dalam mencari maklumat untuk menghadapi pendidikan maya. Pendidikan maya dapat diselesaikan dengan maklumat tanpa had menggunakan kerja-kerja. Rangkaian maklumat untuk pengetahuan luas pada bidang-bidang masa yang digunakan perkara. Terdapat kemahiran yang dapat tingkatkan, iaitu kemahiran dalam kreativiti dan imaginasi, kemahiran ICT dan juga motivasi, dan juga dapat mengakses maklumat yang suka diperlukan. Kesimpulan, pendidikan maya merupakan suatu medium yang baru bagi setiap pelajar untuk menuntut ilmu. Pendidikan maya juga merupakan langkah terbaik dalam menangani pandemik COVID-19. Hal ini supaya pelajar dapat mengikuti penjarakan sosial dan secara tidak langsung dapat mengelakkan penyebaran wabak COVID-19. Pelaksanaan sistem pendidikan maya di negara kita dapat meluaskan lagi minda para pelajar. Para pelajar akan lebih terdedah dengan dunia globalisasi sekiranya pendidikan maya dilaksanakan secara menyeluruh. Akhirul kalam, sememangnya pendidikan maya memberikan pelbagai kelebihan kepada seluruh lapisan masyarakat. Umum mengetahui bahawa bentuk pengajaran dan pembelajaran yang baru membolehkan rakyat meningkatkan kemahiran dan kelayakan akademik. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang ke-9. Kumpulan 10 pula. Kumpulan terakhir. Panjang tu. Okey, ringkaskan je. Okey. Minit pertama, kedua, ketiga. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami dari ikut 10 yang dianggotai oleh 4 orang, iaitu saya Muhammad Saufi Ismaili, Nur Hima Afiq, Nur Muhammad Faris dan Amir Harun. Tajuk yang kami pilih ialah pengklonan. Okey, untuk bahagian pertama kami akan menerangkan tentang pengenalan dia. Okey, iaitu satu proses menghasilkan salinan yang mempunyai kandungan genetik yang sama dan dengan induknya. Okey. Objektif sebenar pengklonan ni adalah untuk menghasilkan klon yang lebih berkualiti daripada induknya. Okey, persoalan yang timbul semasa kami buat kajian ini, persoalannya adakah pengklonan ini mendatangkan impak yang baik ataupun buruk? Okey, Himan. Okey, bagi kaitan hubungan antara pengklonan dengan manusia, daripada hasil kajian kami terdapat beberapa kesan positif dan juga kesan negatif daripada hasil pengklonan manusia. Sekiranya pengklonan ini berjaya, saintis percaya bahawa ia merupakan satu batu lonjatan untuk dalam bidang perubatan dan ia akan berkembang kerana proses pengklonan. Organ baru juga akan mudah untuk dapat dihasilkan. Dan kesan positif seterusnya, dapat membantu golongan yang mandul untuk mendapatkan anak tanpa melalui proses pencantuman sperma dan ovum. Dan kesan buruknya ialah ia membuatkan sistem hidup manusia yang sedia ada menjadi kucak-kacir seperti kekeliruan identiti kerana nasab yang tidak jelas. Dan yang terakhir ialah kesan buruknya ialah jika pengklonan ini tidak berhasil, ia akan membazirkan dana serta kewangan untuk menjadikan eksperimen ini. Seterusnya saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Harun Zaidabin. Saya akan terangkan kaitan hubungan antara klon ni dengan agama. Untuk agama Islam, dia menggalakkan kajian dalam bidang sains dan teknologi asalkan tak mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan alam sekitar. Dan untuk kesan positif dia ni dari segi klon untuk binatang, penciptaan tersebut sangat penting kepada kehidupan manusia dan bukan untuk sesetengah individu sahaja. Islam membenarkan perkara ini asalkan tidak membahayakan binatang itu sendiri sekalipun untuk jangka masa yang panjang dan kerosakan yang terjadi tidak melebihi manfaat yang didapati. Okay, untuk kesan negatif dia pula, kalau teknologi klon dari segi manusia ni dia memberi implikasi yang buruk kepada individu dan masyarakat serta terhakisnya ikatan kekeluargaan dari segi syarak dan undang-undang. Contohnya ialah menafikan hak seseorang anak dari segi nasab, menimbulkan komplikasi dan kedudukan anak serta ibu tidak lagi terjamin dari sudut syarak seperti perwalian, nafkah atau pusaka dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kepada Faris. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Muhammad Faris. Okay, kaitan perhubungan antara pengenalan dengan nilai. Nilai boleh dikategorikan sebagai tumbuh-tumbuhan dan juga teknologi. Kesan positif yang dalam kaitan nilai, pengklonan terhadap tumbuh-tumbuhan lebih memberi manfaat berbanding manusia. Contohnya, tumbuh-tumbuhan mempunyai proses tertentu untuk tumbuhan yang baik. Okay. Teknologi juga seperti alat untuk memudahkan digunakan pada masa kini. Okay. Kesan buruk kerosakan pada tumbuhan yang gagal sewaktu eksperimen akan memberi kesan yang tidak baik kepada manusia. Okay, itu sahaja sikit. Okey, untuk kesimpulan, pengklonan ni merupakan usaha manusia untuk mencari kualiti lebih baik tetapi banyak memberi impak yang negatif dalam berbagai aspek. Pengklonan mungkin berkemungkinan akan beri kesan yang lebih buruk jika diteruskan pada masa depan. Okey, tanpa berikan masa lagi, kami akan membentangkan video yang kami telah buat.
Okey, silakan. Sekejap ya Doktor. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang ke-10. Dan satu soalan, tadi ada beritahu tentang Islam membenarkan perkeluaran haiwan kan? Betul tak? Yang dalam PowerPoint tadi. Ada Doktor? Dekat mana rujukan? Rujukan saya ambil dekat Google. Ada satu slide share. Maksudnya tak tepat je sebab kalau tumbuhan okey lagi, kalau perkeluaran binatang tu rasanya Islam banyak tak setuju dengan perkeluaran yang membabitkan nyawa ni, termasuklah manusia dan binatang. Itu yang sikit kekeliruan yang timbul lah. Rasa tak tepat tu. Okay, baik Doktor. Kas menciptakan hanya Tuhan saja. Kita bukan untuk satu benda yang dia nyawa dan menjadi deria macam haiwan kan. Baik, terima kasih kepada semua kumpulan dan markah sudah saya catat. Dan semua kumpulan telah mendapatkan markah per 30 per 30. Okey, nanti ada lagi untuk e-learning apa semua tu nanti saya akan bagi kemudian lah. Tapi untuk pembentangan storyboard dan video per 30 dah dapat. Dan paling rendah pun saya catat di 26 per 30 lah paling rendah. Okey, tahniah semua atas kerjasama semua dan jangan lupa hantar refleksi kelas. Lepas tu apa-apa assignment yang boleh hantar masukkan dalam e-learning tu. Okey, video semua dah hantar, storyboard pun hantar. Okey. Dan minggu depan tak ada kelas lah. Okey, kita selesai untuk minggu ni. Untuk semester ni kelas PST, pemikiran sains dan teknologi. Dan kalau ada rezeki kita jumpa lagi lah pada masa-masa akan datang. Dan kita dah buat macam-macam. Kita buat YouTube, dah buat rakaman, dah buat quiz, dah buat Kahoot, dah buat lagi Jamboard, dah buat presentation. Ada semua macam-macam yang telah dilakukan. Dan di sini saya mohon maaf lah kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan.
Itu berpunca pada diri sendiri lah. Okay, kalau ada kelebihan tu daripada Tuhan lah. Baik, itu saja untuk sesi kita PST pada semester ni, dan kita jumpa lagi pada mungkin pada bila-bila masa. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih doktor. Ya, Thank you.